segi ketepatan tu memang kurang lah berbanding dengan probability sampling. Jadi untuk probability sampling pun kita ada beberapa jenis teknik, iaitu dari segi simple random sampling, ada stratified sampling, ada systematic sampling, kan, ada cluster sampling, dan last sekali ada multi-stage sampling. Okay, yang sampling yang saya sebut tadi itu adalah dari segi teknik bagaimana untuk kita approach dengan responden, bagaimana kita nak dapatkan data. Okay, dan kebanyakan sampling yang saya sebutkan tadi itu sesuai untuk data yang menggunakan questionnaire, instrumen menggunakan questionnaire. Okay, kalau data secondary data, dia selalunya kita cuma ambil maklumat daripada sumber yang kita sumber sahih lah. Jadi itu adalah secondary data. Jadi untuk secondary data ni selalunya tidak ditekankan sangat dari segi sampling teknik. Tapi kalau untuk yang menggunakan questionnaire ataupun approach primary data approach, maksudnya kita akan guna salah satu teknik yang saya sebutkan tadi lah, yang itu probability. Okay. Kalau untuk non-probability sampling pun dia ada juga teknik dia. Okay, ada convenience sampling, ada judgmental sampling, ada snowball sampling, ada quarter sampling, kan? Okay, daripada apa yang saya sebut dalam YouTube tu lah. Okay, dia sebenarnya pun ada beberapa teknik. Okay, jadi kalau untuk dari segi normality yang kita belajar dari segi dapatkan nilai mean must be greater than median and also greater than mode. Okay, barulah normality is achieved. Kita testing dari segi skewness and kurtosis daripada formula yang ada sebelum ni pun sebenarnya bergantung kepada probability sampling. Data yang normal sesuai untuk probability sampling. Okay, kalau kita dah ada data normal tapi kita menggunakan teknik non-probability sampling, maksudnya result yang kita dapat tu belum boleh dipercayai lah. Kalau boleh, bila data kita normal, tu dah bagus. Jadi kita gunakanlah salah satu teknik untuk probability sampling. Okay, kalau simple random sampling, katakanlah awak sebagai researcher nak pergi collect data dekat shopping mall. Okey. Jadi dekat shopping mall tu awak pun menunggu dekat pintu masuk. Dekat pintu masuk shopping mall tu kita pun nampak ada beberapa customer yang nak masuk tu. Okay, kita pun ada questionnaire. Okay, questionnaire katakanlah kita sasarkan ada 200 sampel sahaja. Okay, jadi untuk simple random sampling ni maksudnya bila ada nampak ada 3-4 orang yang datang, kita pun bagilah salah seorang daripada ahli 3-4 orang untuk jawab questionnaire. Lepas tu kalau yang datang secara individu pun kita bagi. Kalau yang datang 2-3 orang kita ambil salah seorang sahaja mewakili bagi setiap kumpulan yang datang. Okay, jadi kita pun edar sampailah cukup 200 sampel. Okay, itu kita panggil simple random sampling lah. Simple random sampling. Tapi kalau stratified sampling ni, kalau systematic sampling, dia ada formula dia. Formula dia population must be divided by number of sample. Okey, jadi katakanlah population ada 300. Okey, anggaran customer yang selalu hadir ke shopping mall tu 300. Itu adalah population. Dan dari segi calculation sample, kita dapatkan berapa sample size yang sesuai untuk representatif bagi 300 population. Okey, katakanlah kita dapat 30. Okey, 30 sampel bagi 300 populasi. Jadi 300 tu bahagi dengan 30 kita dapat berapa? Dapat berapa? 10. Okey, dapat 10. Jadi maknanya 10 tu maksudnya, jadi awak pun tunggulah dekat pintu depan shopping mall. Okey, jadi awak pun cari mula-mula bila customer yang mula masuk awak pun bagi satu, customer yang pertama. Lepas tu next customer pula untuk dapat questionnaire tu. Okey, awak pun kira customer nombor 2 tak dapat, customer yang ketiga tak dapat, customer yang keempat tak dapat, sampailah customer yang ke-10 yang awak dapat tu barulah awak edar questionnaire, bagi dia soalan. Okey, dia pun jawab. Katakanlah customer ke-10. Lepas tu selang lagi 10, customer ke-11 tak dapat, customer 12 tak dapat. Akhirnya customer yang ke-20 baru dapat soalan untuk jawab. Okey, itu kita panggil systematic sampling. The systematic sampling ni bergantung kepada formula lah. Kalau stratified sampling ni lebih kepada strata, homogeneous. Ia bersifat strata lah, kita kelaskan. Okay, katakanlah strata contohnya, okay, kelas diploma.
Okay, kelas diploma kita ada 7. Di UNIZA ada 7 program diploma. Okay, ada di HRM, di IA, di ITR, di IF, di IB dan sebagainya lah. Okay, jadi berdasarkan sampel size yang kita dapat, okay, katakanlah kita memerlukan 70 sampel bagi mewakili populasi program diploma di UNIZA ni, di FPP ni ada seramai 300 lebih. Okay, jadi kita perlukan sampel 70. Okay, jadi bila kita menggunakan strata ni, kita nak pastikan bilangan bagi setiap responden yang dapat mewakili bagi setiap program itu adalah sama. Mesti equal. Maknanya, kita kena dapatlah, okey, daripada 70 sampel. 70 sampel. Katakanlah untuk program di IB, kita pun ambil 10. Di HRF pun 10. Di ITR pun 10. Okay, jadi cukuplah 10 bagi setiap program sampailah kita dapat sampel 70 sampel. Maknanya, dah equal lah, equal probability. Itu kita panggil stratified. Kalau untuk yang cluster sampling ni, dia selalunya sampel yang paling senang lah. Okay, dalam kebanyakan mana-mana teknik under probability sampling ni, cluster sampling yang paling senang. Okay, kita sebagai researcher, dia sepatutnya cluster ni, maksudnya cluster sampling ni dia menganggap sampel ni dah representatif. Contohnya macam ni, kalau katakanlah researcher nak mengkaji satu Malaysia, persepsi Malaysia terhadap COVID-19. Dan kita nak tahu dari segi sejauh persepsi rakyat Malaysia terhadap COVID-19. Jadi dari segi itu, sepatutnya researcher dia perlulah mengambil sampel mewakili bagi setiap negeri ataupun mewakili pada setiap mengikut formula lah. Okay, tapi kalau cluster sampling ni, dia boleh kita ambil mewakili. Contohnya, untuk Malaysia kita ada 4 zon. Okay, zon utara, zon pantai timur, zon pantai barat, zon selatan. Okay, jadi dari segi cluster sampling, kita boleh ambil salah satu daripada cluster tu untuk mewakili bagi keseluruhan Malaysia. Kalau katakanlah kita ambil sampel daripada zon pantai timur sahaja, itu menunjukkan cluster sampling sebab mengambil hanya satu cluster sahaja mewakili bagi the whole population in Malaysia. Okay, itu adalah cluster sampling. Okay, iaitu saya cuba bagi recap sedikit lah tentang sampling teknik. Okay, sebab ada yang tanya saya lah. Okay, sebabnya tanya pasal assignment sebab dia tanya soalan tu kalau ikut daripada assignment yang saya bagi tu pun sebenarnya ringkas je sebenarnya. Okay, cuma sebab ada yang tanya tu saya rasa mungkin tak berapa faham lagi. Jadi saya cuba recap balik lah yang hari ni. Okay, tapi lepas tu awak boleh baca lah. Okay, seterusnya pada hari ini kita masuk untuk chapter baru, Estimation and Confidence Interval. Okay, Estimation and Confidence Interval. Okay, ini adalah chapter akhir. Okay. Okay, learning objective. Okay, mula-mula sekali kita akan learning outcome yang first ni untuk define a point estimate. Okay, define a point estimate ataupun kita panggil sebagai parameter. Okay, parameter. Kita nak dapatkan parameter ni selalunya melibatkan nilai population mean. Okay, selalunya melibatkan population mean. Okay, sebenarnya bila point estimate tu maksudnya nilai mean lah. Tapi kalau sebelum ni kita cuma mendapatkan nilai berdasarkan table kan untuk dapatkan nilai mean, media dan mode. Okay, yang tu pun salah satu approach. Cumanya dalam case ni dia cuma ada perbezaan sedikit tapi masih lagi mendapatkan nilai population mean. Okay, dan seterusnya untuk define level of confidence. Okay, untuk level of confidence ni dalam bidang statistik ni dia ada 3 approach. Okay, sama yang saya pernah explain untuk hypothesis testing. Okay, kita ada 99%. 99%, lepas tu kita ada 95% and dan last sekali kita ada 90%. 90% of level of confidence. Okay, confident ataupun significant lah. Okay, kalau 99% tu bila kita convert kepada nilai alpha, level of significance tu masuk 0.01. Okay, sini jadi alpha 0.01. Kalau 95% of the level confidence tu maksudnya equal with alpha 0.05. Kalau 90% level of confidence ni equal with 0.10 untuk nilai alpha.
Jadi bidang social science tu yang paling recommendednya kita akan guna 95% lah. Okey, jadi yang sebelum ni pun saya pernah explain kalau alpha, okay, yang ni confidence level 99%, lepas tu kalau alpha 0.05, jadi bila Z value tu kalau bagi 99% ni dia akan jadi bersama dengan nilai 2.58. Okay, kalau 95% Z value tu equal with 1.96. Okay, dan last sekali kalau 90% bersama dengan nilai 1.65. Yang ni untuk nilai bagi Z test lah. Okay, yang ni bagi nilai Z test. Tapi dekat, okay, sebelum kita mula kelas tadi pun saya ada bagi dekat WhatsApp group. Okay, dekat WhatsApp group saya ada bagilah yang PDF file tu. Okay, yang ada, kalau tengok dekat group tu di ITR tu ada table A.3. Okay, yang table A.3 dia akan bagi nilai. Okay, kalau Z value ni selalunya melibatkan two tail. Okay, two tail. Okay, selalunya melibatkan two tail. Kalau kita dapat nilai 95%, okay, 95% bersama dengan nilai 1.96. Okay, jadi 1.96 kita cuba tengok dekat table tu A.3. Okay, 1.96. Okay, 1.96 kalau kita tengok sini kita akan dapat nilai berapa? Kalau tengok dekat table tu A.3, kita akan dapat nilai 1.96. Kita akan dapat nilai berapa? 0.9750. Betul? 0.9750. Okey. Kalau ikut formula bagi dapatkan nilai, sebab kalau alpha 0.05 ni, alpha 0.05 bila melibatkan two tail, maksud kita akan divide by 2 lah. Bersama dengan nilai 0.025. Okay, jadi untuk dapat nilai two tail ni maksudnya bila Z table ni dia kena Z alpha 1 minus alpha bahagi dengan 2. Okay, yang ni cara kita nak dapatkan nilai bagi Z value. Okay, kalau Z 1 tolak 0.025, kita akan dapat nilai 0.9750. Jadi bila kita tengok pada nilai 0.9750 tu berlaku pada nilai value Z 1.196. Okay, itu example lah, example yang saya bagi. Okay, dan itu yang saya takut ramainya confused. Sebab ada sebelum ni, dia kata, dia cari dia dekat table tak jumpa-jumpa value. Sebab ni dia ada kena ada formula ni lah. Z1 minus alpha over 2. Okay, alpha over 2 tu maksudnya nilai signifikan ni, 0.05 ni, bahagi dengan 2 dapat 0.025. Okay, jadi apa tolak? Dengan 0.025 dapatlah 0.975. Okay, jadi barulah kita cari nilai table dalam Z tu berapa. Okay, dia akan masuk jadi nilai 1.96. Okay, kalau nak senang, baik awak ingat lah yang ni. Okay, Z kalau 99%, 2.58. Kalau 95%, 1.96. Okay, yang ni 90%, 1.65. Okay, better ingatlah. Okay, lagi pun open book kan. Okay. Okay, seterusnya. Compute a confidence interval for the population mean when the population standard deviation is known. Okay, jadi untuk dapatkan nilai, confidence interval ni dia bergantung kepada nilai population mean dan juga population standard deviation. Okay, yang ni kita akan tengok pada formula nantilah. Okay, lepas tu ada compute confidence. Okay, yang ni pun bagi untuk unknown. Okay, untuk known dan juga unknown. Okay, jadi dekat learning outcome 5 ni sampai 7 ni kita tak perlu tak masuk dalam syllabus. Okay, yang melibatkan proportion ni tak payah. Kita hanya belajar learning outcome yang first sampai yang 4 ni sahaja. Okay, jadi untuk sebenarnya dalam syllabus ni dia bukan ada Z test sahaja, kita ada T test juga. Okay, dia ada dua jenis. Okay, nanti saya akan explain lah. Okay, ini adalah nilai point estimate saya sebutkan tadi lah. A point estimate is a single value derived from a sample and used to estimate a population. Okay, yang ini adalah dari segi parameter dia. Okay, point estimate yang kita akan gunakan bagi untuk dapatkan value confidence interval. Okay, confidence interval estimate. Okay. Okay, mana kita terus kepada dapatkan okay, formula. Saya terus untuk dapatkan formula lah. Okay, the width of confidence are determined. Okay, untuk confidence interval ni dia sebenarnya ditentukan oleh sample size. Okay, kalau semakin besar sesuatu sample size tu semakin
jauh jarak perbezaan antara confidence interval. Okay, lepas tu dia bergantung kepada level of confidence tu yang tadilah sama ada kita nak guna 95% ke, 99% ke ataupun 90%. Okay, yang ni adalah variability in the population tu uh, dari segi melibatkan population mean lah. Okay, kalau kita melibatkan variable yang semakin banyak, population mean pun akan terjejas lah. Sebab population mean ni bergantung kepada number of variable. Okay, sama macam yang buat sebelum ni lah untuk kita dapatkan nilai mean. Okay, kalau semakin banyak sampel dia, semakin lain lah nilai dia kan. Okay, itulah maksudnya. Jadi width untuk confidence interval ni dia bergantung kepada sample size, variability dan juga level of confidence. Okay, jadi ni adalah formula dia bagi confidence interval untuk mean. Okay, yang S bar ni adalah sample mean. Z ni adalah Z value yang saya sebutkan tadi lah. Kalau katakanlah ada soalan yang minta use 0.05 of level significant. Okay, use of 0.05 of level of significant. Maksudnya bila untuk nilai Z ni kita akan ambil nilai Z bersama dengan 1.96. Okay, maknanya awak boleh substitute daripada Z ni. Okay, yang S bar tu adalah sample mean. Okay, nilai mean yang ni adalah nilai population standard deviation. Yang ni adalah number of observation in the sample. Okay, yang Z ni adalah daripada yang ni lah. Kalau 0.01 maksudnya level of significance kita adalah 2.58. Okay, mungkin awak tak nampak lagi lah. Okay, kita tengok pada example ni. Okay, soalan yang ni. Okay, the America Management Association wishes to have information on the mean income of middle managers in the retail industry. A random sample of 256 managers reviewed a sample mean of 45,420. The standard deviation of this population is 2050. Okay, the association would like to answer to the following question. Okay, what is the population mean? Okay, dari segi ni dia dah bagi tahu population mean ni kalau kita tengok sini dia bagi nilai ni a sample mean of 45,420 ringgit. Jadi maknanya dalam kes ni adalah point estimate bagi ni adalah 45,420. Okay, itu maksud dia. Okay, yang ni yang nilai ni kita panggil sample size. Okay, yang ni adalah standard deviation. Okay, kadang-kadang soalan pun dia akan tanya macam ni lah. Okay, mana sample mean tu merujuk dari segi population mean. Sebab nilai sample ni lah yang kita akan gunakan untuk ukur population. Okay, how to obtain Z value for a given. Okay, yang ni okay, yang ni samalah macam tadi tu. Cuma lain table sikit. Gunanya S, gunanya tadi lah. Gunanya table tadi. Sebab yang ni table lain saya ambil ni. Okay, jadi dia sebenarnya untuk table ni dia ada beberapa jenis table lah. Okay, ada yang ni pun kita boleh ambil sebenarnya. Tapi takut yang keliru lah. Okay, tapi still lagi result dia sama. Okay, contohnya sekarang ni dia kata what is the reasonable range of value for the population mean. Sekarang ni diminta untuk kita dapatkan range value bagi populasi mean. Okay, jadi berdasarkan formula tadi. Okay, formula yang kita dapat tadinya S bar plus minus Z. Population standard deviation bahagian dengan square root N number of observation. Okay, sekarang ni bila kita berdasarkan formula ni, bila kita nak convert untuk dapatkan confidence interval ni, okay, S bar kita dah dapat lah $45,420. Okay, plus minus Z. Maksudnya kita akan guna 95%. Okay, tengok sini. 95% level of confidence. Jadi bila 95% tu bersamaan dengan nilai Z adalah 1.96. Okay, sebab itulah saya kata kalau boleh ingatlah lebih senang, lebih cepat. Kalau tidak awak nak tengok table lagi, susahlah. Sikit je pun kena ingat kan. Okay, lepas tu population standard deviation. Okay, sekarang dia bagi 2050. Okay, 2050 divide by number of samples, sekarang ni 256. Okay, jadi sekarang ni awak pun akan dapatlah nilai antara 450, okay, 45,420 plus minus 250. Mana dekat sini adalah 250 lah total semua sekali sini. Okay, sini ada 250. Okay, jadi maknanya bila dapat outcome tu last kali tak kena tulis, awak akan dapat nilai antara yang ni adalah nilai
minus confidence limit tu akan didapat dari 45,169 dan satu lagi akan dapat 45,671. Maksudnya awak akan dapat dua nilai. Satu untuk yang minus, satu lagi untuk yang plus. Sebab bergantung kepada simbol ni lah. Mana kena tulis dekat yang minus ni, dekat sini lah yang kurang. Lepas tu boleh dapatkan nilai margin of error. Yang ni tak perlu dapat pun tak apa yang ni. Yang ni tak perlu dapat pun tak apa dekat ni 250 ni. Yang tu kita cuma nak dapatkan margin error sahaja. Tapi sebenarnya dari segi soalan tu kita dah capai lah. Maknanya dari case ni kita dapat confidence limit antara 45,169 dan 45,671. Jadi macam saya bagi tahu tadi, sebenarnya kalau untuk confidence tu kita ada dua jenis. Satu kita ada guna yang Z-test, satu lagi kita guna yang T-test. Kalau Z-test, macam mana kita nak tahu sama ada kita akan guna Z value ataupun T value? Yang ni kita tengok ni. Dia sebenarnya formula bagi untuk dapatkan Z dengan T tu sama. Sama. Yang ni sama sahaja. Ini adalah untuk T. Kalau yang Z pun sama. Cuma beza pada huruf lah. Kalau ini guna Z. Cuma sini. Jadi kalau kita nak tahu sama ada kita guna Z ataupun T, kita boleh bergantung kepada number of sample. Kalau sample size lebih daripada 30 sampel, maksudnya kita boleh guna Z-test. Tapi kalau kita dapat sampel dekat soalan tu dapat kurang daripada 30 sampel, maksudnya sesuai untuk guna T-test. Jadi dalam kes ni kita sesuai untuk guna Z sebab nilai manager sampel tu adalah 256. Greater than 30 lah. Maksudnya kita boleh dapat guna untuk dapatkan population mean range value tu menggunakan formula Z-test. Dan satu lagi cara untuk kita identify adalah bergantung kepada nilai population standard deviation. Kalau dekat soalan tu dia akan bagi tahu nilai standard deviation, itu menunjukkan non standard deviation. Jadi kita boleh guna Z value. Sebabnya kalau Z value dia akan bagi tahulah standard deviation. Kalau T value dia tak akan bagi tahu. Dia tak bagi tahu, dia tak inform kita. Macam dalam kes ni, dia ada bagi tahu. Ada bagi tahu tapi kita tengok pada number of sample. Sekarang ni kita tengok dapat 10 sahaja. Jadi sesuai untuk formula bagi T. Sebab kalau Z tak boleh, Z mesti at least 30 sampel dan ke atas. Kita ingat tu. Jadi dari segi formula dia pun sama. Formula dia pun sebenarnya samalah. Cuma beza daripada tadi kita refer daripada Z table. Sekarang ni untuk dapatkan nilai, kena refer pada T table lah. Boleh tengok pada PDF file tadi lah yang saya bagi tadi tu dalam grup. Sekarang ni kita cuba tengok pada soalan ni. A tire manufacturer wishes to investigate the treat life of its tires. A sample of 10 tires. Maksudnya kurang daripada 30 kita guna T test. Sample mean dia dah bagi tahu dan standard deviation pun dia bagi tahu. Jadi sekarang ni kita diminta untuk dapatkan 95% confidence interval for the population mean. Jadi yang awak ingat tadi tu yang nilai 1.96 tu hanya untuk Z test. Tapi kalau untuk T test, sekarang ni awak tengok 95%. Maksudnya alpha equal 0.05. Lepas tu kita divide by 2. Ikut pada formula ni kita akan dapat nilai 0.025. Sekarang ni 0.025 dan lepas tu kita tengok pada n-1. N ni adalah number of sample. Sekarang ni dia bagi 10. Maksudnya 10 tolak 1, 9 lah. Jadi tengok pada table masing-masing. Dekat WhatsApp group tu. Cari nilai 0.025. Alpha 0.025 atas paling hujung. Lepas tu cari V. V itu adalah degree of freedom. Cari nilai 9. Dalam kes ni kalau kita tengok pada degree of freedom 9. Lepas tu pada 0.025. Kita akan dapat nilai. Kita akan berapa dapat nilai? 2.262. Kita akan dapat nilai 2.262. Samalah dengan table tu. Perasan tak? Jadi maknanya nanti awak boleh substitute lah 2.262 sini. Lepas tu dapatkan nilai. Itu sahaja beza antara T-test. Tadi yang awak kena ingat tu hanya untuk Z-test sahajalah. Yang T ni kita sebenarnya boleh ambil directly. Kalau macam yang Z tu takut keliru lah sebenarnya.
Okey, faham? Okey, yang ni pun sama. Okey, dalam kes ni dia kata a sample of 20 customer. Maksudnya kita kena guna T lah. T value. Okey, tak ada, kita guna T value. Lepas tu dia bagi tahu standard deviation is unknown. Okey, dia tak bagi tahu. Standard deviation is unknown. Maksudnya kita kena dapatkan sendirilah nilai standard deviation. Yang ni based on the example lah. Okey, yang ni pun Excel ni, PowerPoint ni pun saya ada upload dalam Clip, boleh refer lah. Okey. Dan seterusnya yang ni cara kita nak menggunakan. Okey, yang ni okey, greater than 30 tu ya. Saya dah summary tadi. Okey, dah habis. Selesai untuk satu chapter. Okey, habis. Jadi kita pun sebenarnya pun dah habis syllabus. Okey, dah habis syllabus. Okey, ada siapa-siapa yang nak tanya? Doktor, Hmm. boleh tak patah balik tadi? Macam mana tu dapat 2.262? 2.262 tadi. Okey, sekejap Okey, dekat ni. Okey, sekarang ni awak tengok dekat ni formula ni. Okey, formula S bar plus minus T alpha over 2 n minus 1. Okey, yang ni adalah formula. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan nilai T. Okey, T sekarang ni kita dapat alpha katakanlah construct 95% confidence interval. Maksudnya bersama dengan nilai alpha 0.05. Betul? Jadi 0.05 tu kita divide by 2, kita akan dapat nilai 0.025. Okey, jadi awak tengok pula pada yang sebelah ni, yang ni n minus 1. Yang n tu adalah number of sample. Sekarang ni kita dapat 10. Okey, 10 minus 1 dapat 9 lah. Okey, jadi awak tengok balik dekat WhatsApp tu, WhatsApp group di ITR tu, saya ada letak yang table untuk appendix A, untuk Z-test dan juga appendix untuk table A.4, critical values of the T distribution. Okay, tengok pada table tu, okay, awak cari nilai 0.025. Okay, dekat table tu 0.025 tu paling hujung. Okay, jumpa? Okay, and then kita tengok pada nilai degree of freedom. Yang V tu maksudnya dekat atas tu maksudnya degree of freedom lah. Okay, simbol dia V. Okay, jadi kita cari 9. Okay, 9 lepas tu tengok pada nilai 0.025. Okay, jadi dia akan berlaku pada 2.262. Ya, betul? Nampak? Nampak? Kita tak nampak lagi? Nampak. Nampak tak? Nampak dah. Nampak dah. Okay lah, kalau nampak. Tak nampak lagi tak tahu tu kalau ikut Piala Liga ke tak nampak. Tak ingat. Okay. Jadi maksudnya hari ni pun dah selesai. Okay, tu setakat ni sahajalah untuk chapter ni. Okay, maknanya kita kena dapatkan nilai Z, nilai T, tahu beza bila kita nak guna Z, tahu bila kita nak guna T. Okay, point estimate tu kita boleh tahulah dia akan bagi tahu selalunya ataupun kita kena identify sendiri. Jadi bila kita macam soal nak tanyakan macam example one tadi kita tak ada guna T kan. Yang kedua ni kita guna T. Macam mana kita nak tahu dalam soalan kita boleh nampak ke atau macam mana? dekat soalan tu saya kata kalau ada sampel ni 10 contoh, mana kurang daripada 30 sampel maksudnya kita kena guna T. Kalau lebih daripada 30 sampel maksudnya kita kena guna Z. Okay, boleh tengok buat perbandingan melalui number of sample yang tu lah. Sebab tu saya tunjuk macam ni kan ada 10 sampel. Okay, kalau tengok daripada yang previous sampel dia okay 256. Okay, tu beza dia macam mana kita nak identify. Kena tengok kalau lebih 30 kita guna Z. Kalau kurang 30 kita guna T. Okey. Boleh? Okey, faham. Okey, bagus. Okey, tak ada. Kalau tak ada kita habis.